Okey, halo semua tingkatan 1. Selamat kembali ke kelas untuk Mei minggu 2. Okey, untuk minggu ini kita akan masuk bahagian yang saya rasa ada kesukaran sedikit. Okey, sebab dia ada benda kena hafal. Okey, kita sudah habiskan bahagian lelaki dan perempuan minggu lepas. Okey, untuk minggu ini kita akan masuk kitaran haid. Okey, kitaran haid. Okey, maksudnya period untuk perempuan. Okay, perempuan saja ya, okay, lelaki tak ada. Okay, so untuk haid, okay, kita sebut haid. Okay, tujuan haid ini untuk apa? Untuk supaya kamu boleh hamil, kamu boleh pregnant, kamu boleh ada baby, boleh ada anak. Okay, so mungkin kamu tanya, cikgu, saya sekarang umur 13, saya tak nak anak sampai saya 30. Boleh saya switch off? Tak boleh. Ini akan berlaku setiap bulan sampai kamu 50 lebih. Okay, saya tahu dia sangat sakit, okay, dia tak selesa, tapi ini hukum semula jadi, kita tak boleh buat apa. Okay, so kita tengok nombor 1. Okay, menstruasi atau haid adalah haid adalah luluhan lapisan dinding. Okay, luluh maksudnya dia buang. Okay, dia buang. Okay, lapisan dinding dia buang. Okay, setiap bulan dia bina, kamu tak pregnant, okay, tak hamil, dia buang. Okay, dia bina lagi, kita pregnant, buang. Okay, dia akan ulang. Okay, so apa dia buang? Dia buang darah. Okay, sebab darah ni, kenapa? Kalau kamu jadi hamil, kamu pregnant, okay, darah tu akan jadi placenta. Okay, tahu apa tu placenta? Masa kamu baby, dekat perut kamu ada satu tali pusat. Okay, ada satu tali pusat keluar, dia akan sambung kepada satu placenta. Itu yang bagi nutrien, yang bagi makanan kepada baby. Sebab itulah dia sangat berkhasiat, sangat bernutrien. Okay, so dia bina, dia buang. So tak boleh buat apa, dia akan buat setiap bulan. Okay, dan pembuangan darah melalui faraj. Okay, so dia akan buang selama 5-6 hari. Ini kita akan bincang nanti. Okay, so kitaran haid juga melibatkan pembentukan dan pembebasan ovum matang. Okay, macam saya kata tadi, haid ni untuk supaya kamu jadi pregnant, jadi hamil. Okay, so dia akan bebaskan ovum. Okay, ovum yang buat baby. Okay, ovum dengan sperma. So dia akan buat ovum, dia akan tunggu sperma datang. Okay, so nombor 3, kitaran haid dikawal oleh otak dan sistem endokrin melembeskan hormon. Ini apa sistem endokrin? Kita sudah belajar dalam bab 2. Kalau tak faham, sila rujuk balik kepada nota. Okay, nombor 4, biasanya kitaran haid berlangsung selama 28 hari. Okay, dan ia berbeza bagi setiap individu. Okay, 28 hari ini untuk individu yang sangat sihat. Okay, sangat sihat. Ini kalau lari 1-2 hari tak apa, tak kisah. Tapi kalau lari 10-20 hari, itu mungkin badan ada salah lah. Kena jumpa doktor. Tapi untuk umur kamu sekarang ni, kalau dia tak tetap pun tak payah nak takut. Sebab untuk umur kamu, dia belum stabil lagi. Sebab hormon kamu pun belum stabil. Tunggulah sampai umur rasanya 18. Bila kamu sudah matang, dia akan stabil. Inilah yang kes saya pernah dengar lah. So 28 hari. Setiap individu dia lain. Banyak benda dia boleh pengaruhi haid ini. Jika kamu sangat stres, emosi tak stabil, mungkin dia akan panjang. So nombor 5, terdapat pelbagai faktor. Ini baru saya cakap. Seperti nutrien, mungkin kamu makan tak sihat, dia akan ubah. Perubahan emosi, kamu punya emosi, tekanan mental. Benda dua ni sama. Jika nak exam dah, nak peperiksaan, kamu stres, mungkin dia akan lari. Mungkin. Ada orang dia tak kisah, badan dia tak kisah. Tapi untuk sesetengah orang dia sangat sensitif. Sikit-sikit perubahan emosi, macam kereta sudah rosak, hal sangat kecil saja, dia pun akan lari. Kena bergantung pada setiap individu. Untuk 6, menstruasi wanita akan berhenti. Kamu akan start dari akhir balik, maksudnya umur 10 sampai menopause. Menopause ni sekitar 48 sampai 55 tahun. Tapi ini bergantung juga. Saya pernah dengar kes 30 lebih dia sudah menopause. Tapi biasanya untuk
Individu sihat, dia dari 40 lebih sampai 50 lebih. Okey. Lepas menopause, kamu tak boleh ada baby dah. Okey. Kilang, kamu punya uterus, kamu punya kilang dia sudah henti. Okay, dia akan henti. Okey, faham Okey. Kita tengok haid. Okey, haid ni dia ada 4 fasa. Okey, tadi berapa hari? 28 hari. Berapa fasa? 4 fasa. So, setiap fasa 7 hari. Okey, mungkin kamu tanya, cikgu ni bukan 7 lah. Nampak sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 hari saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Okey. Untuk senang, saya ingat mereka semua 7 hari. Okey, senang. Okay, senang untuk kita ingat. Okay, sebab setiap buku dia tulis benda tak sama. Okay, cuba pergi kamu cari. Setiap buku rujukan ke, buku teks ke, dia tulis benda yang tak sama. Okay, tapi tak kisah. Okay, dia takkan tanya hari. Dia akan tanya nama fasa. Okay, nama fasa. Itulah penting. Jangan pergi hafal hari. Itu tak penting. Okay, kita tengok fasa nombor 1. Okay, ini fasa haid. Okay, haid maksudnya berdarah. Okay, kamu berdarah itu hari nombor 1. Okay? Bukan lepas darah henti hari 1 bukan. Hari yang berdarah nombor 1 tu adalah nombor 1. New cycle, kitaran yang baru. Kamu berdarah, itu kitaran baru dah. Okay? So, kamu akan berdarah selama 5 hari. Okay, 5 hari. Okay, atau 7 lah, kamu sukalah. Okay, so pelapik dinding uterus, macam saya kata tadi, dinding dia semua darah, dia akan luluh, dia akan buang. Sebab dia nak start new cycle, dia nak bermula kitaran yang baru. Okay, dia tak nak dah, sebab ini sudah lama, dia tak nak, so dia buang. Okay, so mucus dan darah disingkirkan, maksudnya buang bersama-sama. Ovum yang tidak tersenyau. Okay, ovum tak ada sperma. Okay, so ovum tu mati, dia buang. Okay, haid ni semua dia buang, dia nak clearkan, dia nak bersihkan kamu punya uterus. Okay, so 5 hari dia akan bersihkan. Okay, so kamu akan berdarah selama 5 hari. Okay, sekarang dia sudah bersihkan, dia akan bina lagi. Rumah sudah diroboh. Okay, rumah kita sudah roboh, kita nak bina rumah baru. Kita masuk fasa 2. Okay, fasa 2 kita sebut fasa pemulihan. Tahu tak apa tu pemulihan? Dalam Inggeris kita sebut recover. Sekarang fasa 2, dia bina balik. Okay, dia bina balik. Dia reconstruct, rebuild. Okay, so dia recover balik. So, dinding uterus dibagi semula, dia menebar kaya dengan salur darah. Tadi darah sudah buang. Sekarang saya bina darah baru. So ini fasa 2. Okay, lepas dia tebal, dia sudah okay, kita akan masuk fasa 3. Okay, maksudnya fasa subur. Okay, tahu tak apa tu subur? Okay, tahu tak apa tu subur? Okay, cuba bayangkan, saya ada satu biji benih. Okay, seed. Okay, kamu makan buah, ada satu seed kan, satu biji benih. Okay, biji benih ni, saya pergi tanam dalam tanah. Okay, saya tanam dalam tanah. Okay, jika tanah itu subur, biji benih tu akan bercabar, dia akan tumbuh satu tumbuhan. Konsep ini sama. Okay, bila sperma dengan ovum dia sambung, dia akan jadi zygote. Okay, zygote samalah. Okay, kita akan belajar ini minggu depan. Okay, tapi saya beritahu sikit dulu. Zygote ni dia macam biji benih. Okay, dia macam biji benih. Okay, they are like your seed. Okay, kamu adalah biji benih. Okay, sekarang dia nak cari tanah. Okay, sebab tak ada tanah dia tak boleh tumbuh. So tanah tu apa? Tanah tu darah lah. Okay, itu dinding, itu darah tadi. Itulah tanah. So kamu akan masuk, kamu akan tumbuh jadi satu baby. So manusia dengan tumbuhan dia ada persamaannya. Okay, sangat sama. Okay, so fasa subur ni, subur maksud ni, ini tadi dia bina darah ni, tanah sudah okey. Okay, tanah sudah okey. Sekarang dia tunggu biji benih, dia tunggu sperma pergi cari ovum, lepas tu jadi zygote, lepas tu tumbuh dalam. Okay, dia sedang tunggu. So fasa subur ni, kalau kamu membuat perhubungan seks dalam tempoh ini,
kemungkinan yang sangat besar kamu akan hamil, kamu akan pregnant, kamu akan ada baby. Okey, harap faham Okey, seorang wanita dalam keadaan subur dan ini sangat penting, pengovulan. Apa maksud pengovulan? Maksudnya ovum keluar. Okey, bila ovum keluar, ovum akan keluar pada hari 14. Okey, pada hari 14 ovum akan keluar. Okey, maksudnya fasa subur dekat tengah ni ovum akan keluar sebab dia sudah ready. Nampak tadi dinding ni dia sudah bina, dia sudah ada darah, dia sedang tunggu, dia sudah subur, dia sudah ready. So ovum sudah boleh keluar. Okey, kalau sini tak ada, dia tak boleh keluar lagi sebab tanah tu belum sedia. Okey, rumah belum bina. Okey, saya belum sedia. So sekarang rumah sudah sedia, ovum keluar. Okey, so pada 14 hari, okey, ke salah satu ovary ke dalam tube falopio, pengovulan berlaku pada 14. Okey, sekiranya sperma hadir, persenyawaan akan berlaku. Apa maksud persenyawaan? Ini minggu lepas saya ada cakap pasal sedikit. Proses ovum cantum dengan sperma itulah persenyawaan. Okey, ovum dengan sperma. Okey, so persenyawaan dia akan jadi kamu, jadi baby. Okey, so okey, untuk saya pernah kata sperma boleh hidup 3 hari. Okey, so 14 tolak 3 adalah 11, tambah 3 adalah 17. Okey, so untuk tempoh ini, masa ini, jika kamu mengadakan seks, okey, perhubungan seks, sebab itulah kamu akan hamil. Sebab waktu ini dia subur. Okey, ovum dia akan keluar 14 hari 14. So untuk 7 hari ini, yang hari apa kamu melakukan seks, sperma akan pergi cari ovum, kamu akan hamil. Okey, so harap boleh faham Okey, ini fasa subur. Okey, lepas 18 hari, sekarang kita akan masuk fasa nombor 4. Okey, fasa pra-haid. Apa maksud pra? Pra maksudnya sebelum. Okey, sebelum kamu masuk sekolah rendah, kamu pergi pra-sekolah. Maksudnya kindergarten. Okey, tadika. Okey, so ini pra-haid. Okey, sebelum. Okey, kita masuk fasa ini sebab sperma tak ada. Sperma tak datang. Setiap bulan kamu akan buat ni. Okay, sperma tak datang, ovum akan mati. Dia akan mula nak robohkan rumah. Dia akan masuk fasa nombor 1 untuk start sekali lagi. Okay? Mungkin kamu rasa, cikgu ni macam bodoh lah. Setiap bulan dia bina, dia buang. Bina, dia buang. Bina, dia buang. Okay? Ini kita tak boleh nak buat apa. Ini mesti berlaku. Okay, so dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Okay, dia akan terus bina sebab ovum tu dia tak ada sperma tak datang. Okay, tapi dinding tu dia tak tahu lagi. Dia continue to build. Dia terus bina rumah, bina. Okay, keadaan ini menyediakan uterus untuk penempelan. Okay, apa maksud penempelan? Kita akan bincang minggu depan. Penempelan maksudnya, tadi ingat biji benih, dia tanam ke tanah, darah tu tanah, dia tanam, proses tanam tu kita sebut penempelan. Dia tampal, tempel tu tampal lah, okay. Stick, okay, so dia tampal, so penempelan. Sekiranya persenyawaan tidak berlaku, sperma tak datang, okay, pelapik dinding uterus dia akan terurai, dia buang. So dia akan kita haid berulang semula. So pada masa inilah kamu mungkin akan mengalami PMS. Bahasa Inggeris PMS lah. Okay, ini sebut premenstrual syndrome. Okay, dalam Inggeris, bahasa Melayu kita sebut sindrom pra-haid. Pada masa ini, pada waktu tempoh ini, kamu akan rasa emosi terganggu. Kamu akan rasa, kamu akan suka hati kamu nangis. Okay, kamu akan rasa marah. Okay, so lelaki-lelaki sekalian, sila jangan pergi usik. Biarkan mereka sahaja. Okay, saya kamu mesti perasan 1 bulan untuk perempuan lah. Okay, jika kamu ada kawan perempuan, untuk 1 bulan ada beberapa hari
mood mereka tak berapa baik. Mereka mudah marah, dia akan marah kamu tanpa sebarang alasan. Itulah sebab dia. Okay, fasa prahaid. Okay, dia sudah masuk fasa prahaid ni, emosi dia terganggu. Sebab apa? Sebab hormon. Okay, ini kamu tak boleh nak salahkan mereka sebab ini sebablah hormon. Okay, so, tak boleh buat apa. Okay, so kita balik ini. Okay, 4 fasa ya, kena ingat. Okay, yang berdarah tu haid, dia bina semula pemulihan. Lepas tu subur. Okay, subur. Kalau tak ada sperma, prahaid. Okay, lepas tu ulang lagi. Okay, so kita tengok sedikit kepentingan mengurus kebersihan diri. Okay, sebab haid ni dia berdarah. Darah tu sangat banyak nutrien. Ada nutrien maksudnya ada bakteria. Okay, bakteria akan pergi sana, okay, tempat kemaluan kamu. Okay, kamu mungkin ada infection. Okay, sana akan jadi bengkak, akan jadi gatal. Okay, sebab itulah kamu kena jaga bersih. Okay, kebersihan diri semasa haid adalah sangat penting untuk memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti mikroorganisma seperti bakteria, virus dan kulat. Okay, kalau sana dia sudah berbau, kamu kena jaga kebersihan lah. Kamu kena cuci lebih kerap. Okay, kena tukar pad. Okay, tukar pad tu. Okay, so berikut adalah langkah-langkah kebersihan. Okay, tukar tuala wanita pad tu, sanitary pad tu, tahulah kan. Okay, kena tukar 3 sampai 4 kali. Okay, untuk mencegah bakteria. Kalau sana kamu tak tukar, 12 jam pun tak tukar, bakteria dia akan tumbuh. Okay, bakteria dekat tempat kemaluan dekat sana, dia akan mula gatal. Dia akan mungkin ada infection. Okay, so sila jaga. Okay, yang mungkin menyebabkan jangkitan saluran kencing. Okay, maksudnya bakteria dia masuk ke saluran kencing anda. Bila kamu pergi kencing, pergi tandas, kamu akan rasa sakit. Bila kencing rasa sakit, maksudnya kita sebut dia UTI, urinary tract infection. Okay, jangkitan saluran kencing. So untuk elakkan benda ni berlaku, sila minum banyak air, sila kerap mandi. Okay, so mandi lebih kerap. Saya sudah kata tadi, okay, guna pakaian dalam yang bersih, okay, tukar lebih kerap. Okay, so secara ringkasnya, jaga kebersihan lah. Okay, so kita haid tak stabil, ini saya sudah kata tadi, kitaran haid yang tidak stabil merujuk kepada keadaan di mana seorang wanita tidak mengalami haid setiap bulan. Okay, saya pernah dengar pendek 2 minggu dia sekali. Panjang saya pernah dengar 4 bulan baru dia haid sekali. Okay, so inilah tak sihat. Okay, tapi kalau untuk umur kamu ni, kalau tak stabil lagi, jangan risau. Okay, kamu akan mula stabil bila kamu matang. Kamu jadi lebih kurang 16, 17, kamu akan jadi stabil. Okay, so tidak mempunyai kitaran terlalu panjang atau terlalu pendek. Okay, beberapa faktor ini sangat penting. Sebab kenapa kamu punya haid tak stabil? Nombor 1, berat badan. Kamu sangat gemuk. Okay, sila senam, pergi bersenam, pergi exercise, okay, kuruskan badan mungkin kan. Okay, kalau kamu gemuk, okay, kalau kamu gemuk, apa pun tak sihat. Okay, sendi pun sakit, okay, rambut berminyak, muka berminyak. Kalau kamu gemuk, semua fungsi badan akan terjejas, kan? Okay, so sila kuruskan badan, bukan nak terlampau kurus tapi sihat. Okay, janji sihat. Okay, pada keberatan badan yang sihat. Okay, berat badan yang sihat. Okay, ini kamu kena tengok BMI. Okay, dia ada satu carta BMI. Okay, pergi Google. Okay, so hormon tak seimbang. Ini kamu. Okay, gangguan emosi saya kata tadi, senaman berlebihan. Okay, macam mana tu berlebihan? Kamu pergi lari 6 km setiap hari. Itu melampau dah. Okay, so tumor pangkal rahim. Okay, dekat sana dia ada tumor, dia ada kanser. Okay, mungkin dia akan ganggukan haid. Okay, so itu saja untuk minggu ini. Okay, so kesan negatif haid tidak stabil, kamu pergi bacalah. Okay, minggu depan kita akan masuk ke hamilan. Okay, macam mana baby dihasilkan. Okay, kita masuk latihan. Okay, so carta menunjukkan kitaran haid. Okay, ini fasa apa? Okay, ini fasa haid. Okay, saya tulis fasa lah tulis sendiri. Okay, ini fasa pemulihan. Okay, fasa subur, fasa prahaid. Okay, nampak subur dia 3 hari saja. Okay, so setiap buku, setiap latihan, hari dia tak sama. Okay, berapakah tempoh kitaran haid?
28 hari. Berapa lamakah tempoh purata? Okey, purata. Okey, rasanya fasa haid. Okey, setiap fasa. Okey, 7 hari macam saya kata tadi. 4 fasa 28 hari, 28 bagi 4 7 hari. Setiap fasa 7 hari. Okey, bilakah seorang perempuan dianggap subur? Okey, dari hari 11 Okey. 1 hingga 7, 8 hingga 14. Okey, 8 hingga hari 8 hingga 14. 15. Kejap Okey. Oh, kita ikut sajalah soalan ini. Okey, soalan ini kata berapa? 13 hingga 15. Okey, so kita ikut. Okey. So mengapa perempuan yang kelihatan pucat? Okey. Bila haid dia akan nampak pucat. Okey. Muka dia macam putih. Okey, pucat, dia letih sebab kenapa? Sebab dia kehilangan darah. Bila kamu hilang darah, mestilah kamu pucat. Okey, berapa banyakkah kehilangan darah menganggarkan normal? Ini saya tak pasti. Okey, tapi soalan ni dia takkan tanya. Tak apa, kita skip saja. Okey, apa berlaku semasa fasa 2? Okey, pemulihan dinding uterus dia akan menebal atau penuhi dengan kapilari darah. Okey, dia akan penuh dengan darah. Okey. So hari manakah dikatakan subur? Okey, 14. Mengapa? Sebab ovum dibebaskan. Okey, ovum dibebaskan. Okey, so ini ketebalan uterus. Nampak? Hari nombor 1 hingga 5 dia jatuh sebab dia berdarah, dia buang darah. Lepas hari 5 dia bina. Lepas tu dia buang. Nampak sini? Ini satu kitaran. Okey. So bila fasa haid berlaku, okey, dari hari pertama hingga ke-5. Bilakah ovulasi berlaku? Hari 14. Jika wanita mempunyai hubungan seks pada ke-13, adakah dia akan hamil? Ya. Okey. Sebab ovum dia keluar hari ke-14. So ke-13 dia melakukan hubungan seks. Sperma masih hidup. Okey. Sperma boleh hidup 3 hari. Okey. So ini kita label. Okey. Ini dia tak suruh tapi kita tulis saja. Ini haid. Okey. Lepas tu pemulihan. Lepas tu subur. Lepas tu prahaid. Okay. So, kenapa Inggeris pula? Okay, explain briefly. Okay, terang secara ringkas proses berlaku pada L. Okay, apa berlaku pada L? Okay, ovum dibebaskan. Okay, oleh ovary. Okay, uterus. Okay, sedia untuk penempelan. Okay, so dia boleh hamil, dia sudah ready. Okay, what will happen if the ovum is not successfully fertilized? Jika ovum tidak disenyawakan, apa berlaku? Okay, ovum akan mati. Okay, dia akan disingkirkan dari badan semasa haid. Okay, dia akan dibuang. Okay, so proses yang berlaku ini, ini sudah untuk minggu depan. Okay, so kita tak bincang ni. Ini semua baby punya untuk minggu depan. Okay, so sekian sahaja untuk minggu ini. Okay, terima kasih kerana sudi mendengar. Okay, untuk minggu depan kita akan sambung dengan proses kehamilan. Okay, pregnant. Okay, so harap boleh faham video ini. Okay, kita akan jumpa minggu depan. Bye-bye.